Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Liza binti Abdul Sani, adalah founder kepada Lados Nurhan. Produk-produk kami adalah seperti sambal dan paste. Kepakaran syarikat kami adalah membantu anda menjimatkan masa di dapur memasak, iaitu dengan adanya paste, dan sambal pula adalah untuk membangkitkan selera bila makan makanan yang kurang sedap, dan dengan adanya sambal menyelesaikan masalah anda. Lados ada 6 produk, iaitu ada sambal udang, sambal bilis, sambal kerang, sambal belacan, dan ada paste. Ini paste, kita ada 6 paste juga. Dan selain itu, Lados juga mengeluarkan dalam paket yang kecil begini selain daripada botol, sebab dalam paket dia lebih memudahkan kalau kita mau bawa travel ke mana-mana. Memang satu, dia tidak mudah pecah, selamatlah digunakan dengan paket macam ni lah. Cuma kita belum upgrade yang lebih baik dia punya packaging depan, stiker dia. Tapi memang kami ada permintaan untuk paket begini sebab satu, ringan bila kita post pergi luar kawasan macam Semenanjung, Brunei, Sarawak. Jadi dia satu menjimatkan postage. Jadi kita memang membantu kita punya customer untuk lebih ringan, sebab botol ni dia satu 330 gram, tapi berbanding dengan ini isi dia sampai 200 gram tapi masih ringan berbanding dengan 300. Jadi jimatlah dari paket daripada botol. Cuma kita pelbagaikan produk. Selain daripada itu, yang paste pula kita memang buat dalam paket begini. Satu, dia memang mudah, kita tidak perlu risau dia akan keluar minyak. Kita memang koyak saja dengan paket ni. Lepas tu kita menggunakan retort untuk ketahanan produk. Jadi benda ni kita boleh bawa ke mana-mana. Kan kalau kita travel di luar negara, makanan dorang lain daripada kita punya makanan. Jadi kalau rasa macam mau juga makanan kita, jadi Lados menyediakan dalam paket dan dia selamat, tidak akan pecah, ringan, tidak mudah koyak ataupun leaking lah. Jadi memang kita akan buat yang dalam paket macam ni. Jadi kita akan buat macam ni lah. Jadi ini adalah paste keluaran Lados. Sebenarnya semua yang paket-paket ni saya ambil dengan Q-Pack untuk packaging Lados. Memang bagus dia punya kualiti, memang bagus lah. Kalau kami masak untuk retort pun dia tidak macam cepat kronyok. Q-Pack punya paket ni memang bagus lah. Memang saya suka juga sebab memang kami ambil, saat saya buat yang untuk paket ni, saya memang ambil dengan Q-Pack, saya tidak ambil dengan orang lain. Sebab satu, kualiti dia bagus, sama memang harga pun berpatutan. Tapi yang lagi penting kualiti. Saya memang ambil dengan Q-Pack sebab kualiti dia utamakan dalam kami punya proses production. Sebab satu, saya tidak mahu bila sampai dengan customer dia akan cepat koyak ataupun akan leaking, di kronyok-kronyok akan keluar minyak lah. Sebab Lados mengeluarkan produk yang berminyak sebab dia paste. Kenapa saya buat paste ni? Salah satu, kami menyediakan perkhidmatan catering. Lados ada mengeluarkan satu resepi dia sendiri, iaitu daging masak sate. Sebab kita menyediakan perkhidmatan catering juga. Jadi bila orang macam kenduri kahwin ataupun majlis yang besar-besar baru dapat makan lah. Jadi kita membantu orang kasih rasa kita punya masakan tu. Tidak perlu pun mau kenduri kahwin ataupun ada event baru orang boleh dapat rasa masakan kami. Jadi kami buat dalam paket begini. Semualah yang paste ni semua untuk memudahkan yang macam orang tak pandai memasak. Orang tak pandai memasak, dia jadi pandai memasak. Dengan ada paste, dengan ikut arahan yang kami ada buat tu di bawah, jadilah tu masakan. Tak perlu pun cari pakar sangat memasak ni. Kalau ada paste ni memang dapat membantu suri rumah ataupun pelajar-pelajar yang tidak ada masa. Jadi dengan paste dia koyak je. Cabaran untuk yang mengeluarkan produk-produk macam paste dengan sambal-sambal ni, Lados kena bersaing, maksudnya bersaing dengan market yang sedia ada. Kita kena berlawan dengan market leader di luar, tapi kita yakin dengan kita punya produk, dengan kualiti, dengan bahan-bahan yang kita gunakan memang yang 100% bahan semula jadi. Macam kita pakai halia, yang betul-betul halia, serai, dia punya bawang, memang bukan kita pakai yang asal ada, tidak. Lados dia memang utamakan kualiti sebab kita mau feedback customer. Kita tidak mau yang customer beli satu kali dia tidak mau beli sudah. Jadi kita boleh nilai macam produk Lados ni memang customer akan repeat order sebab orang cakap memang sedap. Produk-produk sambal pun sama, dia memang ada persaingan di market, tapi kita yakin dengan satu kualiti, satu dengan kualiti kita punya produk, dan memang kalau makan memang akan cari balik. Jadi customer akan cari bila market tanya kami bila stok masuk dalam supermarket. Jadi kita yakin kita buat yang terbaik untuk customer akan repeat order balik dengan kita. Saya kenal Q-Pack, nampak dari Facebook. Ada satu pemikiran, kita tidak selamanya benda tu itu saja. Kita kena ikut aliran masa. Kalau macam botol, sebenarnya memang kita masih pakai botol, tapi botol ni dia satu akan mudah pecah kalau kita tidak wrapping dengan bagus. Maksudnya kalau kita keluar ataupun kita post, dia memang mudah pecah. Jadi bila saya nampak Q-Pack, saya cakap di luar ataupun di Semenanjung,
ilmu, benda tu sama aja. Maksudnya buat apa saya ambil jauh-jauh? Jadi QPack di Sabah, tak perlu pun saya mau bayar postage dan tak perlu saya lambat-lambat. Jadi saya nampak QPack dan nampak benda yang saya mau ada dengan QPack. Contohnya dalam plastik ni, satu berkualiti dengan apa yang saya mau, dia memang adalah. Maksudnya apa yang Lados mau buat perubahan tu daripada botol kepada paket, QPack ada. Jadi kita nampak QPack ada, kita ambil dengan QPack lah. Sebab kualiti pun memang masa ni lah saya mau tukar packaging saya sebab kita ikut peredaran masa, orang mau yang mudah, ringan dan selamat. Lados bermula memang daripada kecil-kecilan, dari rumah. Pesanan untuk usahawan yang baru bermula tu, kita tak perlu pun yang terus melompat kepada yang besar. Kita kalau untuk jadi usahawan ni, kita try yang kecil-kecil dulu. Kita test kita punya produk, kita tengok ada orang berminat ataupun orang suka. Bila orang suka, orang beli, maknanya kita punya produk tu boleh teruskan. Tapi bila sunyi saja, carilah produk yang lebih baik. Kita kena ada ilmu. Jadi kalau kita ada ilmu ataupun kita ada upgrade diri sendiri, maksudnya kita punya produk tu akan lebih jauh. Sebenarnya tidak pernah merancang untuk bisnis kopi ini, tapi bila saya melihat kopi ini berpotensi jika kita dibuat dengan baik, di sanalah saya mula belajar dan sampai sekarang saya masih belajar buat kopi ini. Sepanjang masa saya membuat kopi ini, halangan ataupun cabaran atau masalah itu senantiasa ada, malah dia di hadapan itu sebenarnya. Tapi antara lain dia satu pasaran, mencari pasaran, sebab saya bukan dari latar belakang berniaga. Jadi pasaran itu salah satu cabaran utama. Kedua, bakalan bahan mentah dan juga dana. Saya berterima kasih kepada rekan saya di IDR, yaitu Inci Muhammad Fami. Dia pembuat sambal Natasha. Beliaulah yang telah memperkenalkan saya dengan QPack sebenarnya, dan dia memberi saya nombor telepon pengurus, yaitu Puan Ruslan, dan bermulalah episode kami saling berwhatsapp pasal packaging hinggalah sekarang ini. Saya berterima kasih kepada QPack Indonesia sebab QPack Indonesia telah menyelesaikan beberapa masalah saya dari segi packaging. Bukan saja penampilan produk saya yang lebih berketerampilan, tetapi sebab saya mendapat feedback daripada pembeli yang packaging saya ada orang bilang peningkatan cantik. Setiap itu packaging yang cantik. Kan belum ini saya menggunakan beberapa bentuk packaging yang ada di pasaran sana, tapi yang sebenarnya bukan tidak bagus. Cuma saya sendiri terasa juga dia punya kualitas tidak berapa bagus, kurang memuaskan lah, bukan tidak berapa bagus, kurang memuaskan. Dan bila pembeli membelikan yang dia tidak pernah saya mendapat respon yang dia puji itu packaging lah. Selama saya menggunakan QPack, selain daripada meningkatkan image produk saya, dan kalau image itu sudah naik, sudah tentu dia punya jualan pun bertambah bagusnya itu. Dan yang paling ketara penjimatan books lah sebenarnya, sebab saya pun masih orang bilang baru bermula, tapi sekadar pengungsian sajalah, pengungsian kepada kawan-kawan di luar sana yang sudah ada produk ataupun baru berpikir untuk mengadakan mewujudkan produk sendiri. Syabas, tanya teruskan usaha Anda. Cuma pertama kita kena sebut market dulu. Kedua, pastikan bahan mentah itu mencukupi. Kalau beli jangan ambil produk yang itu, kalau buah-buahan makanan yang berbus, nanti kalau makan kita mau cari. Cabaran dalam perniagaan ini macam kira bagi saya kan husband and wife, jadi tidak boleh dipisahkan. Daripada cabaran itulah kita boleh tahu di mana kedudukan kita, di mana alat kita.
apay puti ang mga malamang. Mapalagi guys. Hai, saya Juita. Orang lebih kenal dengan produk saya, Mami Jui Kitchen. Produk saya adalah produk utama sambal bambangan ikan liking. Dan banyak lagi produk yang lain, tetapi ini yang paling utama yang saya dapatkan, saya bermula semasa PKP. So, ini yang paling saya utamakan, produk sambal bambangan ikan liking daripada Mami Jui Kitchen. Sebelum saya bermula dari QPack, sebelum ini saya guna yang pakai kontainer tuh. Tapi masalah di situ pertama sering tertumpah lah. Produk itu akan tumpah dan tidak boleh tahan lama. So dia ada satu tempo tertentu lah. Sama ada 1 bulan, paling lama lah itu 1 bulan tuh. Mula saya guna tapau tuh kan. Jadi kan ada satu orang kawan lah, dia beritahu dia guna ini produk yang aluminium ni lah, lebih tahan, dia beritahu saya. So saya cari-cari dalam internet, saya nampak packaging daripada QPax. So masa itu QPax masih di Inanam, saya cuba-cubalah pergi di warehouse dia, dan di situ saya diperkenalkan oleh Puan Rosna tu, dia beritahu saya macam mana apa yang terbaik untuk saya punya produk lah. Dari situ saya bermula dan saya tidak akan cari tempat lain lagi lah, sebab selesa sudah saya dengan packaging oleh QPax ini. Kos dia pun kira murah dan berbaloi lah, dan saya akan terus bersama-sama dengan QPax. Kalau ada produk baru saya akan support lah. Satu yang saya mau beritahu lah, produk kita, produk Sabah adalah yang terbaik. Sebab dia daripada kita sendiri. So buat apa kita pergi cari tempat lain kan? Kekalkan kita punya produk tradisi. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Mimi Azira. Saya merupakan co-founder kepada PES Rempah Masakan Charles yang berada di Kampung Budutuhan Ranau, Sabah. Rempah Masakan Charles ni sebenarnya dia bermula masa PKP 2020. Sebab sebelum ni kami berjualan di gerai yang tamu-tamu di Kundasang. Kami jual sayap ayam madu. Lepas tu bila kena PKP kami tidak dapat berjual di gerai, dan disitulah kami terfikir dapat idea untuk kasih pack rempah yang untuk perap sayap tu, dan inilah dia Rempah Masakan Charles. Angsa pun. Pada mulanya masa kami buat rempah masakan ni, mula-mula pasal packaging dia lah. Mula-mula kami letak terus terang dalam kontainer microwave warna putih cerah tu kan. Dan masalah bila kami guna tu, kami dapat hantar pun sekitar sini Ranau saja. Sebab kalau hantar jauh risiko pecah. Itulah antara halangan, cabaran kami masa buat ni rempah. Selain daripada tu, kami tidak tahu kira kos dan macam-macam lagi lah. Tapi yang paling pertama tu yang pasal packaging tu lah. Macam mana saya boleh tahu pasal QPax? Saya selalu ada kawan jual PES di Sepitang, PES Umiani. Lepas tu saya nampak dia share pasal Puan Catherine, founder kepada QPax, dia buat live. Dan di sanalah mula-mula saya tahu rupanya ada packaging yang macam ni. Dan inilah packaging mula-mula saya nampak di live dia. Dia cakap pasal packaging, dan di situ baru saya tahu rupanya ada packaging yang lebih fleksibel supaya boleh hantar rempah ni ke seluruh Sabah lah. Memang dari situlah saya kenal QPax daripada live Puan founder QPax, iaitu Puan Catherine.
lain. Alhamdulillah lepas kenal QPEX, sebenarnya lepas ambil packaging pun saya ada cabaran juga sebab saya tidak tahu packaging macam mana yang betul, apa ciri-ciri packaging yang betul, dan dari live Wan Catherine lah saya dapat tahu apa sebenarnya ciri packaging yang betul, apa fakta-fakta ataupun bahan-bahan yang sepatutnya ada di dalam packaging yang betul. Disitulah QPEX betul-betul membantu saya untuk tahu jenis packaging yang betul, macam mana apa fakta yang betul, termasuklah nutrisi, fakta nutrisi, barcode, segala expire date, dan apa-apa bahan yang sepatutnya ada di packaging yang betul lah. Sebelum itu kan kami main hantam sejak buat stiker pun ikut suka hati sejak itu, memang tidak tahu apa-apa, dan memang sepenuhnya QPEX yang bantu bagi nasihat, bagi guide untuk macam mana packaging yang sebenar-benarnya wajib ada untuk macam baru kami lagi ni business owner yang baru bermula kan. Untuk usahawan lain di luar sana yang baru bermula macam kami juga, ini masuk tahun ketiga untuk rempah masakan Chal, sebelum cukup 3 tahun lagi lah. Tapi dalam kita berbisnes ni dia memang akan ada banyak cabaran, dan kalau ikut betul memang banyak kali juga saya mau give up. Tapi satu saja saya ingat kata-kata Puan Catherine, trust the process, dan percaya semua orang ada proses dan kita pasti akan capai di level yang kita mau tu kalau kita teruskan usaha. Lepas tu satu lagi cari ilmu, dan untuk yang business owner di luar sana yang perlukan packaging, carilah QPEX sebab mereka memang sangat bagi guide yang betul-betul membantu kamu untuk dapatkan packaging yang betul untuk produk kamu. Sebab saya percaya sejak saya kenal QPEX, saya percaya packaging adalah benda pertama yang penting untuk produk, sebab dia kan pakaian produk, penting untuk impress produk kita gitu. Yes.
Hai, selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu dengan kami, dengan saya kembali. Hari ini hari kedua kita buat talk show. How is my sound? Sound saya okay? So hari ini adalah sesi kedua kita punya live talk show. Hari ini kita namakan kita punya talk show adalah 11 with QPAC. So selepas ini kita ada kita ada banyak sesi lagi dan hari ini di sebelah saya orang sudah nampakkan jadi saya terus introduce lah. Hari ini kita bawa seorang pakar pakar lab daripada Mardi yaitu Dr. Sim. Welcome to QPAC. Hari ini kita special interview lah di sini kan. Bukan macam yang semalam kita by StreamYard je secara online, tapi hari ini live bersama Dr. Sim di office QPAC. So let me introduce myself. Yang belum kenal saya lagi, my name is Catherine Dumas. Saya adalah founder kepada QPAC dan kepakaran kami di QPAC ialah kami membantu usahawan di luar sana mengurangkan cost packaging dan juga menukar penampilan produk anda daripada tradisional tidak cantik kepada packaging sangat menarik international level. So hari ini kita bersama dengan Dr. Sim untuk menguraikan persoalan-persoalan orang selama ini. Kenapa apakah kepentingan nutrition fact kepada produk? Jadi let you introduce yourself, Dr. Sim. Okay, my name is Sim Wei Chong. Saya bekerja di Mardi Kota Kinabalu lah. Okay, sudah berkhidmat di sini dalam 11 tahun sudah lah. Wow. Okay, so saya berkhidmat di bahagian makmal analisis makanan. Saya buat bahagian analisis kimia lah. I see. So analisis ni dia banyak jenis. So antara tu analisis kimia. So yang biasanya orang buat tu nutritional fact lah. Oh, yang paling famous tu lah. Nutritional, itu yang orang perlukan kan di sini. Yeah. So itu yang tugas utama kami di Sabah. Dan Mardi secara keseluruhan tu ada banyak fungsi dia lah. Termasuk yang biasanya di Mardi Sabah ni lebih kepada memberi khidmat nasihat dalam bidang macam bab-bab technical. Pertanian, tanaman, peternakan ada juga. Lepas tu yang paling popular tu di sini makanan. So itulah. Yeah. Okay, kamu Dr. Sim daripada one part of the important part of the Mardi ialah lab. Mana kita buat analisis, buat kajian selidik terhadap produk. Jadi dalam saya percaya lab ni juga sangat berperanan penting dalam bagi impact kepada produk-produk usahawan. Sebanyak tiga peranan penting lab Mardi ni kepada usahawan di Sabah, especially di Sabah. Kalau dari segi kami punya perkhidmatan lah, yang actually kalau kita tengok daripada segi pembangunan produk makanan itu sendiri, ada yang macam usahawan tu dia mungkin ada idea tapi dia belum lagi buat dia zero lah, dia formula daripada kosong. Jadi dia mungkin dari segi formulasi tu dia ada minta nasihat mungkin dengan Mardi, ataupun ada juga agensi lain lah yang mungkin ada bagi bimbingan dengan dia. Formulasi lah. Daripada segi formulasi lah, so itu yang technical yang ada, kami pun ada tim yang boleh bagi advice dari segi itu juga. So dari situ actually dari perkhidmatan analisis tu daripada peringkat pembangunan formulasi itu sendiri pun dia memainkan peranan juga. Apa yang dimaksudkan pembangunan formulasi? Formulasi tu kira macam kalau bahasa biasa tu resepinya lah. Resepinya. Apa yang dia kena buat, macam dia punya ramuan dia lah begitu. So kira mungkin certain macam ada usahawan yang mungkin dia mau bangunkan produk yang ada added value. Contohnya high in vitamin C. Okey, contoh dia kan, sorry menginterrupt saya mau jadikan kita punya interview ni more senang difahami oleh saya sendiri dan orang lebih senang difahami. Contoh saya ada satu produk, saya mau buat mie sup KB. Okay. Tapi saya rasa mie sup KB itu begini-gini rasa, tapi saya tidak pasti apa ramuan tu di dalam. Adakah saya patut hantar ramuan tu pergi Mardi untuk dibangunan yang erti membangunkan formulasi tadi tu. Itukah arti dia punya membangunkan formulasi? Maksudnya daripada satu yang kamu pernah makan, kamu ambil sampel tu pergi makmal kami untuk
cari sebenarnya apa Resep. secret di dalam situ kan gitu. Yes. Tidak, bukan begitu. dia actually macam keunikan tu formulasi saya percaya mungkin setiap usahawan tu dia ada kira macam dia sendiri punya resepi lah. Kadang-kadang resepi tu dia memang macam secret lah. Okay. So ada yang mungkin daripada formula yang asas tu dia mau bagi dia satu keunikan, tambah sesuatu ke dalam situ. Daripada rasa dia mungkin kasih dia up lagi, I see. ataupun mungkin tambah dari segi nilai nutrisi dia. I see. Dia boleh Faham. ada banyak aspek yang dia boleh improve lah daripada yang tradisional gitu. So bila dalam proses dia untuk membangunkan resepi baru ataupun dipanggil formulasi ni, dia bahagian kami yang macam tim pembangunan makanan dia memainkan peranan lah. Contohnya formulasi tu actually dia memainkan peranan dari segi selain daripada added value tadi, dia juga boleh kasih untuk macam memanjangkan jangka hayat dia. Serve life dia lah. Dengan penggunaan kalau ada yang macam pengawet yang digunakan begitu. Ataupun dari segi cara pemprosesan makanan itu sendiri pun dia boleh membantu kalau macam proses kalau dia bersih, dia teknik dia pakai yang betul dan dia boleh dapat memanjangkan shelf life itu sendiri. I see. That means Mardi ini ada dia punya impact ataupun dia punya peranan terhadap usahawan pun sangat besar jugalah kan. Salah satu daripada yang saya faham tadi itu membangunkan formulasi, kedua membantu produk tu lebih panjang umur dia. Ya. Okay. Antara itu mungkin QPAC pun faham juga lah. Betul. Teknik yang mungkin packaging dia sendiri itu mainkan peranan dalam jangka hayat produk sendiri. Untuk memanjangkan hayat satu makanan tu, packaging juga ada satu peranan di situ. Jadi datang QPAC, kita bagi packaging sesuai. Okey, kalau contoh saya ni seorang usahawan kan, saya ada produk, tapi saya tidak tahu di mana, bukan saya tahu kena buat nutrition fact, tapi saya tidak tahu dia punya macam mana saya mau start membuat nutrition fact. Bolehkah Dr. Sim tolong kasih elaborate dan ceritakan daripada proses pertama lagi sampai dapat nutrition fact. Sebab kami go through ramai juga orang yang ada kekeliruan begini yang tidak tahu apa mau submit berapa kuantiti makanan tu, apa mau submit, di mana mau submit, berapa mau bayar, dia punya proses tu, berapa lama mau tunggu, macam tu. Okay. Kalau yang saya cerita yang kalau dia hantar dengan Madi lah. Betul. Jadi kalau dia approach dengan Madi Lab, biasanya kami akan minta maklumat dulu. Kami akan minta maklumat dia, jenis produk dia, lepas kami tengok sama ada produk dia ataupun analisis yang diperlukan tu kami boleh menawarkan ke tidak. Bukan semua analisis yang kami dapat buat di dalam satu lab lah, sebab memang banyak jenis analisis macam dia macam lab yang buat darah yang ujian darah. So ada yang mungkin dia mama ini dia boleh buat analisis ini, ada yang mungkin dia tidak, dia kena submit pergi macam HQ kan, KL kan begitu. Sama juga yang macam ujian begitu, cuma kami punya sampel di sini tu makanan. So ada macam analisis tertentu yang kalau kami boleh tawarkan di sini, kami akan tengok dululah sama ada sampel tu kami boleh terima ke tidak. So, sama ada dia punya dari segi mungkin jenis produk. Sebab analisis ni dia ada yang kami mohon akreditasi. Akreditasi itu kira macam dapat ISO lah. So ada ISO. So setiap ISO ni dia ada kaedah analisis dan setiap kaedah analisis tu dia ada coverage untuk setiap jenis mungkin produk. So contohnya produk tu ada mungkin produk bakery, produk makanan tradisional, sambal-sambal, minuman. So semua itu dia different kategori, dia banyak, kira macam skop berlainan. So kalau usahawan tu dia perlukan analisis yang berakreditasi, kami actually Madi Lab ni dia di Sabah lah, kami punya tu ada dapat stream akreditasi Makmal Malaysia lah. So itu antara mungkin bagi sesetengah skop dan kaedah analisis. I see. So
bergantung kepada permintaan klien. So kalau dia perlukan analisis yang berakreditasi, so kami akan semak sama ada kami punya tu masuk dalam dia punya skop ke tidak. Maksudnya dia punya sampel lah masuk dalam kami punya skop ke tidak. Kalau yes, kami akan bagi sebut harga lah. Oh, maksud dia begitu. bukan semua lah produk boleh buat analisis di sini kan? Ada yang boleh buat, tapi dia mungkin result dia bukan berakreditasi. So bergantung kepada dia punya penggunaan. Sebab analisis itu dibuat, ada yang mungkin kalau dia mau ekspor ke luar negara dan pihak sana dia mau analisis yang ada akreditasi, yang ada ISO tu. Jadi kena cari makmal yang ada, yang boleh buat, yang boleh bagi keputusan tu yang ada ISO tu. Faham. So dia tidak semestinya datang daripada satu lab lah. Dia boleh datang daripada beberapa lab. Lepas tu dia combine to report lah. I see. Lepas tu submit dengan pihak yang berkenaan. So kalau untuk market tempatan, bergantung kepada tempat yang kita mau jual. Kalau dia boleh terima dengan syarat ada tu nutrisi saja. So actually banyak lab yang boleh buat lah. Understand. So dia ada macam kira macam primat. Kalau yang ada ISO tu dia punya maksudnya actually lab ni dia bila ada ISO dia akan diaudit daripada Jabatan Standard. Dia ada audit lah macam kita ada ISO 9001 ke apa itu ada pihak yang akan datang audit. Lepas tu yang dia audit tu dia akan tengok kita punya proses lah sama ada kita ada dari segi pengurusan tu atau dengan kalau yang macam SAMM tadi SAM Skrim Akreditasi Makmal Malaysia ni dia akan tengok bahagian technical juga, tengok teknik kaedah analisis yang kita gunakan tu kita ada kompetensi tu ke tidak, kita ada kebolehan ada skill untuk buat analisis tersebut ke tidak. Baru dia akan bagi pengiktirafan lah kepada lab tu dengan dia punya staff sekali lah gitu. Okay, and then after semua dah analisis produk, kamu akan bagi quotation. So selepas kami nilai yang macam buat screening dulu, sampel dia sesuai ke tidak, kami boleh terima ke tidak, ataupun macam kalau certain produk mungkin kami boleh terima tapi dia bukan dalam kami punya scope analysis, maksudnya ISO tu lah. Jadi kami akan inform dengan klien. So kalau dia setuju, dia boleh, maksudnya dia tidak perlukan result yang ada ISO tu, akreditasi tu, then kami akan bagi quotation. Dan kalau dia setuju dengan harga quotation tu, dia akan buat appointment untuk datang hantar sampel. So berapa normally Mardi charge untuk satu item? Satu item tu dia bergantung kepada jenis analisis yang diminta lah. Kalau macam yang package kami panggil proximate analysis yang total calories tu lah, yang ada tenaga, protein, karbohidrat dengan lemak yang parameters tu, dia satu package tu kami punya harga di sini RM200. Sekarang kita kena 6 parameters kan? Ya. Dia sudah naik harga kan macam mana? Dia akan naik harga. Lepas daripada bagi quotation, and then after the customer agree, and then dia kena bayar proses, berapa lama proses tu untuk dapatkan result tu? Okay, biasanya kami akan cuba, maksudnya kami punya KPI dalam 14 hari bekerja, maksudnya dalam lebih kurang 3 minggu lah. Tapi itu bergantung kepada kami punya sumber. Contohnya macam kalau ada instrumental breakdown yang mungkin kami punya Q sampel sudah banyak. Betul. Dan tiba-tiba sampel datang tu dia akan, yang sampel baru tu dia akan kena tunggu Q tu lah. So average kami punya pencapaian sekarang ni dalam lebih kurang 14 hari bekerja lah. Wow, pun bukan sangat cepat juga. Ya. So selepas tu dia customer akan dapat dari nutrition fact, dia akan collect sendiri di Mardi lah. Dapat satu sijil lah. Sijil keputusan analisis, bukan sijil pengiktirafan produk. Selalu orang salah faham, dia ingatkan macam Mardi ni bila buat analisis kami akan bagi satu pengiktirafan. Bilang macam produk dia tu selamat dimakan. Ini baru nutrition fact saja, okay? Nutrition fact saja. Saya kami Dr. Sim tengah menceritakan proses macam mana kita mau apply, mau meminta
nutrition fact dengan Mardi. Yep. Kos dia RM200 dan boleh dapat nutrition fact dalam masa 14 hari, betul? 14 hari Okey. kerja. Ya. Yang kita pening buat nutrition fact ni kan. Apa guna nutrition fact ni? Apa guna dia? Okey, saya rasa macam mungkin kita punya usahawan di pengusaha makanan lah, Ya, industri makanan ni di Sabah, mungkin ramai yang dia mungkin saya cerita daripada pengalaman saya Ya. approach dengan klien di sini lah. Mungkin dia orang macam keliru bah, macam apa sebenarnya tidak tahu apa yang sebenarnya mau buat. Ya. Orang bilang mau buat nutritional fact, dia datanglah pergi dengan Mardi, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang dia mau buat. Apa guna kalau contoh saya lah bertanyakan apa guna ini nutrition fact, kenapa juga mau tayang di produk saya, macam tu bah. Macam gitu. Dia Gitu. kadang-kadang itulah macam ada orang minta dia buat, dia pergi buat, tapi dia tapi sendiri kita paham dia kenapa sendiri, ada. ya kenapa perlu, kenapa ada. So hari ini kita dengar dengan Dr. Sim, kenapa kita kena ada nutrition fact di situ, gitu. Ya. Ada soalan kah? Okey, dia jawab. Tidak soalan kan? Alright, let's go. Ya. Kenapa? Okay. So nutritional fact ni dia sebenarnya kenapa kita bilang kita jual di mau masuk, contohnya lah orang biasanya dia mau masuk dalam pasar raya, supermarket tu. Jadi biasanya akan diminta sebelum dia boleh masuk dalam supermarket, biasanya pengurusan supermarket tu sebelum dia produk tu dibenarkan untuk masuk di dia punya shelf tu, dia mungkin akan ada prosedur dia akan request produk ni kena ada nutritional fact. Jadi baru dia orang datang pergi cari untuk buat. Sebab kalau orang dia tidak minta, dia orang dah tahu kena nutrition fact di situ. Dia punya macam fahaman dia, sebab dia mau jual itu produk dan orang request dia buat, dia pergi buat. Baru tahu. Ya, baru tahu, perlu buat, okeylah pergi buat. Okay. Tapi dia tidak faham, dia belum tahulah, ataupun tidak ada orang bagi tahu dia apa sebenarnya kegunaan tu nutritional fact. Salah satu tu dia untuk mematuhilah akta makanan dan peraturan makanan Malaysia 1985 lah. So actually sebenarnya untuk semua usahawan yang melibatkan diri dalam industri makanan ni, kami galakkan ataupun by right dia sendiri kena baca satu buku yang ini. Kasih tunjuk gitu, akta makanan. Ya, akta makanan. So akta makanan ni, buku ni dia boleh didapati di kedai buku. Kedai buku popular kah, Watson, bukan Watson tu farmasi. Ya, kedai buku biasanya kamu memang ada satu section yang dia jual buku-buku perundangan. Betul. So sana ada mungkin ada akta buruh, ya. akta lah. So seorang yang kalau kamu mau tengah seorang yang peniagakan, usahawan yang tengah berusaha untuk meningkatkan bisnis kamu wajib ataupun ini pengusaha makanan bahkan dia kena wajib ada ini buku akta makanan 1983 macam kitab macam Bible kita lah gitu. So maksudnya peraturan kan macam kalau agama tu dia ada peraturan dia kan untuk yang itulah agama, tapi yang ini kalau makanan inilah dia punya peraturan, inilah dia punya Bible, ini kitab dia. So kamu pengusaha makanan kena katam dulu dengan ini buku gitu. So apa yang kalau dalam sini sebut perlu tapi kita tidak buat tu tidak macam boleh disaman. Boleh disaman. Ya, dia boleh disaman. So, sekecil macam contoh penggunaan bahasa dalam packaging tu yang kita punya bungkusan tu, itu pun boleh jadi kesalahan juga. Contohnya nama produk itu sendiri dia kena ada dia punya spesifikasi lah dalam sini. Bahasa Melayu tu kena ada highlightkan. Lepas tu bahasa lain dibolehkan, tapi dia adalah dia punya size font tu pun dia ada mention dalam sini lah. Nah kan, betul-betul so, detail. ada macam maklumat lain, contohnya macam mesti ada alamat kilang pengusaha. Lepas tu nutritional fact ni dia salah satu
ada certain produk dia wajib. Ada wajib. Ada senarai wajib dia dalam sini. Mhm. Kalau yang tidak tersenarai sebagai wajib tu actually digalakkan. Kenapa digalakkan? Ini yang fungsi kedua Iya. nutritional fact ni. Hmm. Dia akan jadi, kita sebenarnya boleh gunakan nutritional fact ni sebagai satu alat kira macam untuk buat promosi, untuk buat iklan. Marketing lah, marketing tools. Yes, marketing tools. Mhm. So sebab sekarang ni kalau kita perasan ramai kita punya penduduk ni dia makin aware dengan isu-isu kesihatan. So dia akan mungkin ada orang yang dia jaga kesihatan, jaga pemakanan dia akan orang-orang begitu dia akan pergi baca ke nutritional labeling. Contohnya mungkin dia mau control dia punya fat intake, pengambilan lemak tu. Jadi dia akan pergi baca dan dia akan compare produk. Dan sekiranya dia satu produk yang sama, lepas tu dia banding, lepas tu nampak produk ini dia kurang lemak dia. Mungkin dia akan pilih yang kurang lemak. Ataupun contohnya kenapa sekarang KKM dia wajibkan kalau nutritional labeling tu kena masukkan total sugar dengan itu gula lah. Okay, jumlah gula dengan kandungan natrium ataupun bahasa Inggerisnya sodium yang orang biasa. Okay, so sebab dua parameter ni ataupun dua benda ini dalam makanan tu dia memberi kesan ada impact lah dengan kesihatan yang consumers tu. Yalah. Jadi So nutrition fact ni, nutrition fact ni sangat berguna kepada user juga, pengguna juga, untuk diorang tengok sama ada kandungan itu boleh memudaratkan kesihatan dia sendiri kah? Itu kegunaan nutrition fact. Dia kira macam dia macam contoh gula, dia tidak bahaya. Tapi kalau pengambilan dia berlebihan, terlalu lebih, jadi itu yang bagi kesan. Yang contohnya diabetik, lepas kalau macam sodium tu kalau terlalu tinggi yang masa yang panjang tu, saya bukan doktor perubatan lah. Jadi mungkin dari secara ringkas tu dia yang sodium tu ataupun natrium tu dia memberi kesan macam untuk tekanan darah, apa semua tu. Jadi tekanan darah tu yang akan bagi implikasi kesihatan yang lain. So sebab mungkin masalah ni terlalu serius sudah, macam kira alarming sudahlah. Jadi sekarang sampai sudah masa yang Jabatan Kementerian Kesihatan dia wajibkan produk makanan tu masukkan sekali jumlah gula dengan sodium. So, bila orang yang dia mungkin ada masalah kesihatan, yang dia mau control dia punya sodium intake, jadi itu masalah yang dia akan pergi baca nutritional labeling tu. Kalau produk kita low sodium, lebih rendah lah berbanding dengan produk lain, jadi dia mungkin akan beli yang produk inilah. Gitu. So saya faham sudah. Contoh kalau saya mau kuruskan, kalau saya kan gemuk, jadi kalau saya mau kuruskan, saya kena kalau saya mau terpikat dengan satu produk tu, saya mau makan, saya kena tengok dulu dia punya nutrition fact. Adakah nutrition fact dia ni? Kalau orang yang pandai baca nutrition fact, kalau macam I yang tidak tahu baca nutrition fact ni, saya tengok kalau kalori dia kosong, I tu boleh menguruskan. Kalau gula dia sikit, fat dia sikit, macam tu boleh menguruskan kan. So poin dia lah pengguna tu sendiri kena pandai membaca lah nutrition tu, kegunaan dia lah untuk orang yang mau kurus macam I ni juga. Ya, sebab ada keperluan orang untuk membaca benda tu. Jadi dari segi maksudnya di pihak pengusaha atau usahawan itu sendiri, itulah yang dia kena masukkan nutritional labeling tu. Dia pun mungkin produk tu dia tidak tersenarai dalam akta yang sebagai senarai wajib tu, tapi dia boleh guna sebagai satu alat dari marketing tools lah, untuk mempromotkan dia punya produk. So selain daripada compliance, selain daripada untuk orang refer kesihatan nutrition fact ni, ada lagi ketiga dia punya kegunaan. Kenapa kita kena buat nutrition fact?
Compliance ni maksud dia yang tadi you cakap tuh yang Bataras mau minta, lepas tu Kementerian Kesehatan wajib taruh, ini compliance lah. Okay. Lepas tu satu reference kepada orang pengguna-pengguna yang bermasalah, kencing manis kah, diabetes kah, yang mau kurus kah macam saya ini. Ada lagi lain kah kegunaan selain daripada itu? Yang ketiga itu mungkin boleh sebut pasal yang bab penembusan pasaran yang lebih besar. Oh, okay. Contohnya kalau dia mau ekspor produk dia ke luar negara, so luar negara tu mungkin dia akan ada requirements dia lah, mungkin dia punya bukan yang asas ini, tapi mungkin dia ada vitamins yang mungkin dia perlukan kita masukkan. So itulah yang kita kena comply dengan market yang kita mau ekspor tu. So dia kalau kita buat, maksudnya kita boleh produk tu boleh jual di negara itulah. Nah, gitu. so siapa yang tidak mau produk dia boleh terbang lagi jauh ke luar negara dengan ada nutrition fact, so kamu punya produk boleh merayap ke banyak negara, okay? Tapi kalau kamu tidak nutrition fact, masuk Bataras pun tidak boleh. Jadi bagus juga ada nutrition fact kan, bukan susah juga. Tadi Dr. Sim sudah explain macam mana mau bermula, macam mana mau buat nutrition fact. Just pergi Mardi, tanya submit produk, selengkap proses dia kasih explain tadi. Okay. So, saya sudah faham kenapa kita kena ada nutrition fact. Okay, next soalan saya lah, benda yang paling orang takut. Mesti mau kasih terang dia kenapa ini yang sangat menakutkan supaya orang buat nutrition fact. Okay, kalau kita tidak buat nutrition fact kan, tiba-tiba saya punya produk, saya taruh di pasar raya. Tiba-tiba ada jabatan, ada polis mari, bukan polis, apa penguatu kuasa yang Jabatan Kesehatan. Jabatan Kesehatan, bukan polis Jabatan Kesehatan. Polis tiba-tiba makanan lah. Polis makanan nama dia. Dia jalan-jalan pergi Bataras, tiba-tiba dia ternampak produk kau. Cantik packaging dia, Q-Pack yang desainkan. Tiba-tiba dia belek di belakang tu ada nutrition fact. Apa agaknya dia punya tindakan Kementerian Kesehatan tu? Yang sangat menakutkan ni. Kami bukan penguasa lah, tidak menjalankan penguasaan. Cumanya daripada apa yang kami faham lah, biasanya kalau ada aduan, contohnya mungkin orang mana tahu ada pengguna yang dia tahu benar, tahu pasal akta ni, lepas tu dia nampak dan dia perasa yang ini macam tidak betul, produk ini kena ada tarik luput, kena ada nutritional labeling, ataupun dia punya label-label dekat ataupun dia salah satu tu mungkin dia buat klaim-klaim yang berlebihan. Contoh paling sedap di dunia. Begitu. Contoh dia paling rangup di dunia. Paling laris, apalagi banyak klaim-klaim yang melampau sekarang ni. Jadi kalau satu tu mungkin pengguna ataupun kita punya kompetitor, who knows kan. Dia mungkin dia nampak kesalahan, jadi dia report dengan buat aduan dengan Jabatan Kesihatan lah. Dengar tuh, kamu punya kompetitor mungkin akan jealous dengan kamu, lalu dia akan buat aduan kepada Kementerian Kesehatan yang dia punya labeling di produk tu tidak mengikut Akta Makanan 1983. So disitulah bermulai ketakutan. Apa kesan dia, apa denda dia, kena penjara berapa lama? Yang itu saya tidak pastilah. Dia punya hukuman itu macam mana, itu saya tidak berani menjawab di sini. Tapi hukuman dia akan ada denda lah. Itu kalau kita mau tahu tuh nanti Q-Pack boleh jemput lagi lah yang orang penguasa tu datang sini untuk bagi next sharing. Kita punya topik ialah dengan Jabatan Kesehatan, penguat kuasa Jabatan Kesehatan. Macam mungkin dia polis orang makanan tadi itu kan. dia orang yang actually menguatkuasakan akta ni. So dia orang lebih arif lah dalam bab ini, dan dia orang bagi maklumat tu yang lebih tepat lah. Tapi nanti yang sini kita bagi. Dia kan tidak pasti kan, betul. Tapi dia sangat menggerunkan, dia boleh membuatkan bisnes brand kamu akan terjejas. Kalau kamu seorang yang buat bisnes, branding is so important. Jadi kalau kamu dikenakan terlibat dalam dalam keadaan begini yang produk kamu disita oleh
disita oleh Kementerian Kesihatan, ini telah akan menjadikan totally branding, kamu punya branding. Apatah lagi bila produk kamu tengah naik ataupun branding kamu tengah naik ataupun founder kamu punya founder yang tengah naik, bila ada situasi begini dia akan menjejaskan kamu punya reputasi sebagai seorang founder dan juga brand kamu sendiri. So sangat penting kamu ada satu buku ni. Tunjuk lagi sekali. Saya takut. Nah, sangat penting semua founder-founder, usahawan wajib kena ada ni buku kalau kamu mengusahakan makanan. Okay? So, mungkin saya tambah satu lah. Yang buku ni sebenarnya kalau kita tidak beli pun, kita boleh akses di laman web KKM. Mungkin kita boleh tunjukkan. Ya, mungkin pergi ke atas nampak dia punya header tu. Ya, dia daripada bahagian keselamatan dan kualiti makanan lah. Jadi under KKM. So nanti, ini online kan? Nanti mungkin lepas sesi ini QPEC boleh share dia punya link lah dengan kita punya usahawan. So kena ambil di page Facebook QPEC lah untuk pergi download ini apa barang, pergi baca ini. Ya, kalau kita scroll ke bawah tu kita akan nampak dia ada peraturan-peraturan makanan dan food regulation lah dalam 2 bahasa. So dengan dia punya jadual-jadual lah. Jadual-jadual tu yang ada macam jadual macam pewarna yang dibenarkan ataupun macam bahan pengawet yang dibenarkan. Dia ada jadual-jadual dia lah, lepas tu ada dia punya limit-limit. So yang ini kita bila masuknya, kalau di bahagian sini dia ada 4 lah. Ada PDF ni pula. Ya, dia ada PDF. So yang ini kita akan nampak sana ada tarikh update kan. So yang ini dia sentiasa update. Ni kan? Macam kalau buku ini, contohnya yang buku ini saya beli tu dia maksudnya updated to 2014. Jadi maksudnya perkembangan terkini yang selepas 2014 ni dia tidak ada dalam buku ini. I see. So kalau macam untuk usahawan, sebab biarpun kita pegang buku yang tahun 2014, kalau ada pindahan undang-undang ni, pindahan peraturan dia, dan dalam maksudnya ada contohnya macam sekarang sudah ada keperluan untuk masukkan total sugar dengan sodium. Jadi kalau kita letak, walaupun kita bilang kita ikut buku ini, dia tetap satu kesalahan. Sebab ini peraturan lama sudah kan. Dia kena updated kan, kena macam update. juga telefon kena update sis. Kita kena ikut peraturan yang semasa, yang terkini. Betul. So penguatkuasa tu dia memang ikut yang terkini lah. So adalah macam tanggungjawab usahawan sendiri untuk follow. Kita tidak boleh cakap kita tidak tahu. Nah, mungkin who knows lah, itu yang mungkin kemudian nanti bila jemput pegawai kesihatan tu boleh dia tanya dengan dia orang lah macam mana cara penguatkuasaan dia orang macam mana. Kita next punya sesi adalah dengan Kementerian Kesihatan Sabah. Jadi sana sangat clear lah untuk so begitulah kalau kita rujuk yang di website KKM tu yang tadi itu yang kira macam dia sentiasa akan diupdate lah bila dalam parlimen sudah diluluskan, digazetkan, sudah dia akan update dalam situ. Okey, so siapa yang mau dapat download tadi tu boleh pergi ni Facebook page QPEC Sabah, kamu boleh dapatkan link tu di sana dan download sendiri, kamu PDF print sendiri kan. Ya. Tidak print pun tidak apa, tapi baca lah. Yang penting baca. So usahawan makanan, pergi download akta makanan yang terbaru tu dan jadilah seorang usahawan yang berpengetahuan dan elakkan didenda oleh Kementerian Kesihatan sebab tidak mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Saya ingat bukan apa diorang mau kasih tetapkan banyak garis panduan ni. Ini adalah diorang tetapkan garis panduan itu kebaikan pengguna-pengguna yang akan memakan makanan kamu. Yes. Kan? So untuk mengelakkan makanan anda berbahaya kepada berbahaya. Tidak semestinya membahayakan. Yang satu lagi tu dia penipuan. Penipuan. Contohnya macam kita bilang mungkin macam contoh ada certain produk lah, dia ada spesifikasi definisi dia dalam sini. Contoh macam belacan tu dia punya protein kena tidak kurang daripada berapa. So
kalau kita tidak capai, mungkin orang mau kira macam kalau tipu-tipu kan, Ah, dia ah. kasih kurang dia punya udang, Ya. banyak sedikit dia yang benar lain, Oh. tepung kah apa gitu kan. Jadi bila I'm not sure lah dia punya cara dia buat tuh, tapi kalau tidak sampai tapi kita tidak capai spesifikasi, tidak memenuhi spesifikasi di sini, tapi jadi lepas itu kita jual sebagai nama contohnya belacan. Belacan. Tidak, dia satu kesalahan juga kalau begitu. Oh, maksud dia, saya sudah paham. Maksud dia klaim belacan dia ni 100% udang. Tidak juga begitu. Dia Contoh-contoh. asalnya kita pakai nama belacan, kita kena ikut spesifikasi Percentage dia punya, percentage yang dia punya portion tu lah. ya. Okey. Contohnya kalau belacan di sini, saya rujuk sekejap. Tengok orang kalau orang ni orang yang memang patuhi akta kan, dia selalu bawa buku-buku dia sekena kemari, kitab dia. Nah, contohnya kalau belacan dia dibaca di sini hendaklah mengandungi tidak kurang daripada 15% garam dan 25% protein. Jadi bila kita buat analisis dan nampak kalau protein tu baru 20 ataupun 15, dia mau jual itu produk, mungkin dia mungkin selamat, masih selamat, tapi dia tidak boleh jual produk ini sebagai belacan. Nama belacan. Jadi sebab belacan ini dia dalam akta dia ada definisi dia. So kalau dia mau jual es belacan sebagai belacan, jadi dia kena ikut nih. Kena ikut dia punya tu percentage tu. Percentage yang sudah tidak kurang daripada itu. Dia kena tinggi daripada itulah. Baru saya tahu yang ini buku ni, kitab ni memang perlu, sangat penting untuk usahawan makanan. Ya. Jadi kamu kena beli buku ni. So itu satu contoh lah. Jadi kalau kita buat makanan produk yang berlainan, jadi dia dalam sini dia ada satu senarai. So kalau tersenarai di sini, dan kita kena baca dia lepas kita memenuhi syarat dia. Jom kita audiens yang tengah ni kan, kamu tidak soalan kamu tanya, kalau kamu seorang usahawan makanan kan, boleh tanya apa saja. Hari ini kita buka pertanyaan daripada online. Ada pertanyaan Kak Imran? Pertanyaan. So dalam proses kamu buat di lab ni kan, adakah orang yang pandai-pandai tipu-tipu? Maksud dia tidak hantar lab analysis, tapi dia ada nutrition fact, dia sendiri bikin nutrition fact dia copy daripada orang lain. Contoh dia you ada keropok ubi, lepas tu saya pun mau buat keropok ubi. Kamu punya sudah ada nutrition fact, saya copy saja nutrition fact daripada keropok ubi tu, tampal pergi saya punya keropok ubi. Saya malas mau pergi Mardi hantar buat nutrition fact. So bolehkah saya copy kamu punya ubi, keropok ubi ni, taruh di keropok ubi yang saya mau buat ni? Dia macam mana cakap, yang situasi begini, dia mungkin bukan tipu, cumanya dia tidak tahu dan dia mungkin beranggapan semua keropok itu sama. Dia sebenarnya kalau yang analisis ni, kalau maklumat yang kita paparkan tu, dia kena mewakili apa sebenarnya yang di dalam kandungan dia lah. Contohnya yang dalam tu, contohnya mungkin keropok. Saya pernah jumpa orang begini, betul punya. Saya pernah jumpa orang begini. Dia mungkin ambil keropok juga, tapi mungkin satu tu keropok udang, tapi satu lagi dia ambil tu keropok ikan. Keropok ikan. Jadi kandungan dia mungkin akan berbeza satu. Dan satu tu dia punya ramuan pun mungkin berlainan. So resepi dia berlainan, so kandungan yang percentage macam contoh tepung kah apa yang dia isi ikan udang kah yang dia pakai itu berlainan, dia akan memberi, maksudnya nutrisi dia akan menjadi berlainan. So kalau berlainan tapi kita paparkan, ialah produk di market ni terlampau banyak lah. So tidaklah setiap satu tu dapat di-identify mana satu yang betul, mana satu yang tidak kan. Tapi kalau itulah yang macam nantilah mungkin bab kesihatan tu nanti dia orang akan explain macam mana cara dia. So mungkin kalau terkesan dia dapat jumpa itu ada tidak ngam apa yang dipaparkan tu, dan
itulah yang dia orang akan bagi mungkin warning kah, Oh, saman memang kah. kesalahan lah kan. Kesalahan dia, satu Kesalahan besar lah kesalahan. kan. Satu tuh Termasuk dengan penipuan tadi. saya cerita yang satu bukan penipuan, tapi dia begini. Ada orang yang dia buat macam dia ada satu produk tahun ini, lepas tu dia buat sudah, dia kasih paparkan, lepas tu mungkin kemudian dia mungkin dia tidak sedarkah, dia tidak tahukah, dia ada ubah resepinya, ada tambah benda lain sudah, ada improvement, lepas tu dia tidak pergi buat analisis baru, dia teruskan pakai yang nutrisi yang lama, dengan dia mungkin nampak keropok juga batu. Ya, So dia kasih teruskanlah yang pakai nutrisi yang lama, tapi rupanya dia punya mungkin supplier yang tepung dia sudah lain, jadi mungkin percentage yang nutrien dalam tepung tu daripada sumber lain tu dia sudah berlainan. Dia pun mungkin daripada satu pembekal dia punya kira kandungan macam garam-garam setiap batch tu mungkin akan jadi berlainan. Contohnya macam madu yang kami terima daripada klien yang klien hantarlah dengan kami, musim awal tahun tu mungkin dengan yang pertengahan tahun tu dia punya nutrition tu, contoh kandungan gula ataupun kandungan air dia berbeza. Itu pun boleh jadi satu isu juga kalau dia tidak buat balik analisis, sebab madu ni dia di kawasan yang terbuka, Pak. So dia punya kan dubis kan, dia pergi ambil nektar semua tu, jadi collect honey balik madu tu. So sumber dia kita tidak dapat kawal yang kemana gitu, lebah mau pergi ambil tu yang madu tu kan. Jadi dia setiap musim mungkin akan ada perbezaan kandungan nutrisi dia. Jadi adalah lebih baik kalau macam industri ni dia boleh ada satu prosedur dalaman untuk dia kawal kualitinya. Contohnya mungkin setahun buat analisis sekali kah. Kita punya sijil analisis ni yang dibuat contohnya di Madi ataupun di makmal lain pun saya rasa sama jugalah. Report itu dia cuma mewakili produk yang kita hantar pada hari tersebut kepada makmal. Yang kemudian tu klien cerita. Kami tidak bertanggungjawab. Sebabnya sebab makmal dia tidak dapat kawal apa proses yang orang buat selepas dia datang ke Madi. So bila dia hantar pada hari tersebut tu kami report result untuk yang sampel yang dia bagi itu. Tapi selepas itu dia ada ikut resepi. Kadang-kadang kita punya usahawan ni ada yang dia macam ingat macam buat produk ni seolah-olah macam dia buat masakan harian lah. Dia hari ini dia garam agak-agak, tidak ada timbangan lah. Tidak SOP. Tidak SOP, tidak ada resepi dia yang fix, yang sudah ada timbangan semua tu dia main agak-agak. Jadi bila dia buat begitu, setiap kali dia buat tu kualiti dia lain. Mungkin dia rasa macam ngam sudah dia main rasa begitu kan. Main agak-agak saja kita masak di rumah macam itulah. So mungkin hari ini punya ngam dengan besok punya ngam tu lain. Jadi bila dia buat begitu, dia punya nutrisi tu kami tidak dapat. So itu yang dalam kami punya report tu kami akan ada satu disclaimer di bawah. Bilang result dalam sijil itu cuma mewakili produk yang kami terima. So adalah tanggungjawab usahawan untuk memastikan dia punya resepi formulasi itu dengan dia punya ada SOP dia lah untuk dia menghasilkan produk tu. Dan mungkin adalah lebih baik kalau contohnya mungkin sebab dia punya supplier untuk pembekal untuk bahan mentah dia pun kena konsisten. Konsisten. Tapi kita pun mungkin tidak dapat kawal juga kalau macam dia punya supplier tu dapat daripada mungkin dia sub daripada orang lain juga kan, dia import ke apa begitu. So kalau dia di pihak sana dia tidak control dia punya quality, kita dapat tu macam mana kita yakin kan. So
kalau macam kilang besar kadang-kadang dia sendiri pun ada lab dalaman yang dia Ya. tahu, dia cek parameter tertentu sendiri. Contohnya macam kalau yang buat sirap tu, dia akan ada cara dia tes kandungan gula tu lah dalam processing line dia. Mungkin setiap batch dia akan cek sebelum dia release tu produk. Oh, saya faham sudah. Hmm. Tadi ada soalan. Ya, apa dia? Bolehkah saya tahu, hai Puan Masra, boleh saya tahu range cost yang perlu usahawan sediakan bagi mendapatkan analisis nutrition untuk produk? Okey, saya boleh secara ringkas di sinilah. Biasanya di pasaran untuk package yang asas tu dalam lingkungan 200 mungkin hingga 400 per sampel lah. Per sampel. Kalau Per let's say sampel. kita ada 4 SKU. Maksudnya 4 kerepek ubi, kerepek masin, kerepek telur dadar, ada 4 jenis kerepek tu. Lain-lain perisa dia. Jadi kena ada 200 kali 4 Ya, kan? Macam itu. Dia kalau macam minuman ada yang macam dia ada perisa vanila, perisa mungkin lain-lain perisa lah. So kalau perisa dia punya percentage mungkin cuma 1% daripada dia punya formula tu, yang itu actually dia buat satu saja cukup. Sebab dia ganti perisa dia. Okay. So, faham clear dengan cost tu RM200 hingga RM400 bergantung kepada berapa parameter kamu mau dan apa jenis kamu mau. Kalau mau pergi international lagi lain. Kalau saja di Bataras saja saya ingat dalam RM200 sajalah. Kan? Betul. So, tadi saya rasa soalan-soalan saya tu kan itu apa yang saya selalu bagi pihak usahawan lah kan, dan juga mungkin daripada pihak saya sendiri juga, daripada saya sendiri saya tahu ada lagi kah daripada perspektif kamu sendiri yang kamu ingin sampaikan penting untuk usahawan yang baru mau bermula ni. Okey, yang dari kalau segi dia, Mardi punya kalau makanan. baru saja mula tu mungkin dari segi mungkin sebab ada juga usahawan dia ada idea tapi dia tidak tahu macam mana mau start, dia boleh juga approach dengan Mardi lah sebab Mardi ada bagi perkhidmatan technical juga untuk bagi advice lah, dia boleh minta nasihat mungkin cara apa jenis packaging yang mau pakai. Mardi pun ada kira macam orang yang boleh advice pegawai kami, tim kami yang boleh bagi advice. Betul. Ataupun cara pemprosesan tu sendiri. Konsultasi lah kan. Konsultansi. Ataupun kalau mau buat latihan pun Mardi di Sabah sini pun ada test bed yang boleh buat latihan sangkut di mana kita datang satu hari lah dengan jenis produk yang kita mau buat, lepas kita buat kira macam latihan di test bed Mardi. Okay. So yang itu ada bayaran dia lah, nanti kita kontak Mardi lah. Ada soalan lagi daripada Encik Win Dayana. Selepas mendapatkan fakta nutrisi makanan dari Makmal Mardi, adakah logo Mardi dibenarkan pada pembungkusan produk usahawan? Sebiji macam kamu cakap tadi, doktor. Okay. So logo Mardi tu tidak dibenarkan. Dia perlu, kalau sijil itu yang kita buat analisis tu tidak menjadi satu kira macam pengiktirafan dan juga tidak bukan satu macam kira permit lah untuk kita pakai logo Mardi di produk-produk ataupun untuk iklan. Sebab melainkan kalau kita jadi bimbingan Mardi lah, itu ada dia punya kategori dia yang kalau semua tu ikut Mardi punya advice semua yang itu, ada yang dia boleh dibagi kelulusan lah untuk menggunakan, tapi secara general tu tidak boleh. Dan Mardi berhak untuk ambil tindakan juga. Yes, kan? Yes. Mungkin saya boleh macam Q-Pack sama kah? Kalau dia buat packaging di Q-Pack, kita benarkan dia pakai logo Q-Pack kah? Kita boleh benarkan. Some people dia suruh taruh di Q-Pack logo di packaging dia, tapi most kena tersembunyi. Tapi buat apa juga taruh di sana kan? Yeah. There is no need. So kebanyakan packaging kami kita ada logo Q-Pack.
dan Ya, ya. customer pun tidak akan benarkan. Sebab salah satu tu dia balik kepada akta makanan, Mhm. apa-apa logo ataupun apa-apa ayat claim tu Mhm. yang kita letak tu, Mhm. especially melibatkan kualiti. Contohnya Betul. mungkin orang letak QPAC tu tujuan dia untuk bagi tahu packaging daripada macam QPAC. Mardi juga lah, logo Mardi tu orang Mhm. kadang-kadang usahawan ni dia ingat pergi buat di Mardi, Mhm. terus macam dia mau guna logo Mardi tu sebagai dia punya Quality marketing, assurance. quality assurance sebagai Ah. marketing tools dia. Ya. Begitu juga mungkin untuk QPAC pun sama juga, Betul. dia orang cuba untuk guna supaya macam mau pakai nama kita begitu. Betul. So tapi kita tidak tahu kualiti dia. So betul. setiap satu yang kita pakai logo ke apa begitu, dia perlu ada badan atau agensi yang mengawal kualiti dia. Betul. Contohnya macam kalau pakai QPAC, adakah QPAC jaga apa yang QPAC jaga? Kualiti Ya, dia adakah packaging ini daripada QPAC yang memang dia punya kualiti, kami memang pentingkan kualiti. Tapi kalau orang tak taruh dia punya, gunakan logo QPAC ni untuk menjual produk packaging tu, dan packaging yang dia jual tu bermasalah. Nah, dia sudah menjejaskan nama QPAC. Ya, betul. Jadi itulah kami benda yang sama lah. sama kan? Yes. Jadi tidak dibenarkan. Nutrition fact ni adalah analisis saja, bukan pengiktirafan yang produk kamu ni berkualiti, dapat garanti kualiti daripada Mardi, bukan. Bukan, sebab Mardi tidak masuk ke dalam kilang dia, tidak tengok dia punya Betul. proses. So siapa tahu macam mana dia buat kan? Betul. Bersih ataupun tidak bersih pun tidak tahu, sebab analisis yang kami buat ni berdasarkan kepada request. Yes. So kalau dia request untuk buat nutritional labeling yang untuk ikut package tertentu, itu sajalah yang dibuat. Jadi kebersihan tu tidak tahu. Dia tahu. Sama ada dia audit. Sebab dia ada kilang dia sendiri kah, ataupun dia buat di rumah dia kah, di bilik tidur dia kah, tiada orang tahu. Ya. So itulah sebab itu penggunaan logo tu tidak dibenarkan. Okey. Ada lagi soalan? Okey, kita sambung lagi tadi yang cakap tentang apa lagi daripada perspektif you sebagai seorang penganalisis kan di Mardi kan. Apa lagi yang ada benda yang penting kah yang you mau usahawan tahu tentang apa sebenarnya benda yang penting selain daripada yang apa yang kita bercakap tadi tu? Ada apa-apa lagi yang benda yang sangat penting untuk diorang tahu? Untuk dia orang tahu, itulah dia actually dalam Bible ni, kitab ni dia banyak aspek actually. Semua tu yang berkaitan dengan makanan dia ada dalam sini. So satu tu saya harap usahawan hari ini dia boleh bacalah buku ni, especially bab-bab yang berkaitan dengan dia punya jenis produk. Jenis produk dia baca itu. Kemudian ada bab-bab yang general tu yang dia kena patuhi, maksudnya semua produk dia kena ikut tu, dia kena tahu jugalah. So balik kepada buku inilah. So dalam buku ini kalau contohnya dia mungkin kita tidak sentuh lagi berapa limit ataupun had penggunaan setiap jenis bahan pengawet. Dia untuk setiap jenis bahan pengawet sama ada dia boleh pakai untuk sesetengah jenis makanan, produk makanan itu sendiri pun ada tersenarai dalam sini. Yes, Itu dalam jadual. So poin dia ialah sila beli buku Akta Makanan 1983 ataupun pergi page QPAC Sabah, dapatkan download itu namanya itu update terkini daripada akta itu. Alright, ada satu soalan lagi doktor. Adakah tempo tertentu nutrition fact yang sudah didapatkan daripada Mardi tersebut boleh digunakan di packaging produk? Apakah perlu beberapa certain period? Adakah tempo tertentu? Oh, maksudnya dia macam tadi kamu cakap tentang pasal madu tu. Mungkin ada kaitan juga lah. Saya faham di sini dia maksud dia bila dia buat analisis, dia hantar produk, lepas tu buat analisis, kemudian kami bagi sijil, ada expired date kah untuk tu sijil. Yes, kan? Yang itu macam yang saya cakap, sijil tu tidak ada jangka hayat dia, tapi sijil itu maklumat dia cuma mewakili produk yang kita hantar pada hari tersebut yang kami terima lah. So adalah tanggungjawab
usahawan Hmm. untuk memastikan proses yang dia buat selepas itu Hmm. adalah ada piawai dia, ada standard dia. Ya. So nutritional fact tu adakah usahawan perlu membaharui untuk certain period? Maksudnya selepas berapa lama dia kena tu? Renew balik. Tidak ada. Tidak Tidak ada. So dia bergantung kepada usahawan tu sendiri. Kalau dia rasa macam dia mau make sure Make benda sure. tu masih dalam Clear, range dia. clarity lah. Ya, dia boleh. Actually, usahawan ni dia pun boleh guna mati. Ini pakai perkataan guna lah. Guna servis lah. Guna servis kami untuk dijadikan sebagai macam quality control dia. Oh. Maksudnya mungkin dia dengan kekerapan dia, maksudnya mungkin setiap, kalau macam kilang yang dia proses banyak-banyak tu kan, dia ada certain parameters yang dia akan cek dalaman. Dia ada macam alat kecil yang dia boleh baca, contoh macam gula kan senang, dia drop saja lepas tu dia boleh baca yang untuk kawal. So itu dalaman dia boleh buat control, sebab itu harian kan mungkin. Kalau macam yang 1 tahun sekali mungkin dia boleh hantar dengan makmal luar, contoh macam Madi, untuk dapatkan satu pengesahan gitulah. So dalaman dia buat intermediate check. Begitu. So untuk jawab soalan ni, dia tidak ada tempo period expiry date untuk sijil itu. Tapi apa-apa kandungan yang ada dalam sijil itu cuma mewakili produk yang kita hantar pada hari penghantaran sampel untuk buat analisis, dan kemudiannya tu adalah tanggungjawab klien untuk memastikan proses yang dia orang buat tu adalah mengikut apa sebiji macam yang sampel yang dia hantar dengan Madi lah. Betul tu. So selepas itu kami tidak dapat kawal apa sebenarnya yang berlaku di kemudian dia orang buat tu kan. So untuk elak, contohnya mungkin macam tadi saya cerita tu, ada kemungkinan sumber yang kita dapatkan bahan mentah tu dia berubah sudah. Jadi kandungan dia mungkin ada berubah. Yang saya faham daripada pegawai kesihatan tu, dia orang, sebab setiap kali kita buat analisis, dia punya nombor tu tidak akan cun-cun lah macam 10.1 setiap kali kita buat tu 10.1 tidak. Dia kadang-kadang macam dia ada uncertainty di situ, dia akan mungkin plus jadi minus lah. Plus minus dia. Jadi ada ruang lah untuk KKM dia terima pakai kita punya, maksudnya menerima keputusan result yang kita paparkan, nutritional fact yang kita paparkan tu, dia ada ruang yang plus minus yang dia orang boleh terima. Kalau tidak silap tu macam dalam 10% kan. 10% dia punya itu variance nanti lah. kita boleh confirm dengan. So poin dia ialah tiada expired date kamu punya. Kamu punya nutrition fact, once sudah dapat dia punya sijil, tiada expired date. Tapi Mardi menawarkan kamu gunakan Mardi ini sebagai satu quality controller yang boleh kamu submit produk 2 tahun sekali kah, 1 tahun sekali kah, untuk memastikan kamu punya nutrition fact tu tidak lari daripada landasan yang asal dia. Kalau lari sikit-sikit tidak apa, yang penting tidak lebih daripada 10% dia punya lari tu. Plus minus 10%. Tidak menjadi satu, contoh mungkin boleh jadi dikatakan sebagai penipuan lah. Who knows kan, ada orang yang sengaja dia letak yang lain daripada itu untuk attract orang beli produk dia, kan dia boleh jadi macam marketing tools tadi kan. So itulah dia kena betul information dia untuk kebaikan pengguna. Wah, rupanya kita sudah 1 jam. Oh ya kah? Dekat sudah. Cakap-cakap bahasa sudah 1 jam tak kita bercakap ni. Memang topik ni dia menarik dan dia boleh tidak membosankan kan? Dia boleh jadi satu macam kursus. Kursus. Memang rugilah orang yang usahawan yang tidak ikut live ni, yang tengah menonton sekarang ni, sila share live ni supaya sebaik-baik manusia di dunia ini bermanfaat kepada manusia lain. Tolong share live ni supaya lebih ramai orang yang aware ataupun ada awareness tentang betapa gerunya kalau tiada nutrition fact. So next punya sesi kita akan jemput lagi, kita akan ada satu sesi dengan Kementerian Kesihatan dalam penguatkuasaan makanan tadi. So stay tune dengan ini lebih kita boleh clarify yang lebih clear lah.
apa denda dia, berapa tahun mau penjara kalau tidak nutrition fact, berapa kali sebatan, contoh saja. Mungkin kita boleh buat iklan sedikit yang selepas ni ada juga pegawai Mardi yang dijemputkan. Ya, Puan Afni. Itu dia akan cerita Lebih general lah dia kan tentang ini tentang akta makanan. tentang prosesan makanan kah ataupun Ya, tentang labeling juga. Labeling. Labeling. Labeling dan okey. keseluruhan lebih general lah dia. Ya. So berapa hari bulan lagi kita ada tamu lagi daripada tim Mardi yang akan menerangkan lebih mendalam lagi tentang akta makanan dan apa yang patut apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dalam packaging. Okay. Cara-cara taruh gambar, cara-cara taruh tulisan, cara-cara apa yang sangat perlu wajib ada di packaging dan ada banyak lagi lah tentang ramuan-ramuan tu. Kebanyakan compliance juga, akta makanan juga. Yes. Kita sambung lagi. Sebab ini kitab. So, kita sambung lagi, nanti kita kupas lagi, kita bincang lagi tentang akta makanan ini pada hari bulan 15 hari bulan 11 bersama tim Mardi juga Puan Afni. So kita akan buat poster lepas ni dan so kita jumpa lagi 15 hari bulan. Mungkin kalau mau buat pertanyaan tentang analisis ni, kita Mardi ada Mardi Lab lah. Ada satu Facebook lah. Okey. Mari kita tengok. Nama dia Mardi Lab Kota Kinabalu. Jadi boleh terus chat di sana, tinggalkan maklumat di sana. Mardi Lab. Nah, tengok ni Mardi Lab ni. So, kalau ada pertanyaan tentang apa ni? Mardi Lab. So, kamu pergi Facebook dia, nama dia Mardi Lab. Cari di mana? Mardi saja ada. Tapi tidak Mardi Lab. Ada Mardi Lab sambung. MARDILAB. Mardi LAB. Yes, ada rupanya. Yang inilah. So kita boleh tekan yang butang message tu, lepas tu boleh chat di sana lah. Sebab kadang-kadang kami tidak dapat macam yang macam angkat telefon kah. So kita tinggalkan message. Biasanya orang say hi, kadang-kadang dia hi saja begitu. Bisa sudah follow pula ni. Ya, terus kasih soalan kita. Tolong follow ini Mardi Lab, okey? Selepas itu kami bila free itu kami baca, lepas kami balas. Okey. Saya rasa itu yang paling penting lah. Apa yang penting kita sudah jelaskan lah. Mungkin boleh sambung lagi lepas ni ada Puan Afni lagi pada Mardi akan elaborate lagi tentang akta fact ni. Hari ni kita cakap pasal nutrition fact saja. Sebenarnya sebagian kecil daripada yang packaging tu. Yes. Actually kalau kita banyak lagi mau pasal apa glukosa itu lain lagi cerita dia. Banyak 150 tahun pun tidak habis. Jadi yang mana-mana yang penting hari ini yang kesedaran, awareness tentang nutrition fact tu kita ada hari ini. So, saya rasa itu saja hari ini. Thank you so much Dr. Sim kena sudi datang QPAC office hari ini untuk talk show ini. Lepas tu anything last words from you? Tidaklah, saya rasa mungkin itulah buku ini. Sila beli ini. Website KKM tadi yang bahagian keselamatan dan kualiti makanan untuk dapatkan akta makanan itulah dan peraturan makanan. Selain itu kalau perlu himan nasihat daripada Mardi, kita boleh pergi sama ada Facebook Mardi Kota Kinabalu ataupun Mardi Lab Kota Kinabalu untuk urusan analisis. Di sanalah nanti kita boleh jawabkan soalan kalau tidak sempat hari ini kan. Betul. So saya mungkin ucapkan terima kasih juga lah kerana jemput untuk kita share information dengan especially macam usahawan-usahawan di Sabah lah, supaya kita usahawan ni dia tingkatkan dia punya kesedaran, lepas tu mungkin produk dia akan lebih berkualiti dan majulah nanti. Marketable nama dia. Ya, marketable. Yes. Okay. Alright, itu saja. Thank you so much. Hari ini kita pergi kita besok kita sambung besok kita punya talk show. Apa tajuk besok?
Okay, so tajuk besok ialah kita cek di QPEC Sabah punya page dan dapatkan poster dia. Alright, sangat penting juga besok. So itu saja hari ini. Thank you Okay, Dr. Sim. thank you. Thank you all the team. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Mimi Azira. Saya merupakan co-founder kepada PES Rempah Masakan Charles yang berada di Kampung Budutuhan Ranau, Sabah. Rempah Masakan Charles ni sebenarnya dia bermula masa PKP 2020 sebab sebelum ni kami berjualan di gerai yang tamu-tamu di Kundasang. Kami jual sayap ayam madu. Lepas tu bila kena PKP kami tidak dapat berjual di gerai dan di situlah kami terfikir dapat idea untuk kasih pack rempah yang untuk perap sayap tu dan inilah dia Rempah Masakan Charles. Angsa pun. Pada mulanya masa kami buat rempah masakan ni, mula-mula pasal packaging dia lah. Mula-mula kami letak terus terang dalam kontainer microwave warna putih cerah tu kan. Dan masalah bila kami guna tu, kami dapat hantar pun sekitar sini Ranau saja. Sebab kalau hantar jauh, risiko pecah. Itulah antara halangan, cabaran kami masa buat ni rempah. Selain daripada tu, kami tidak tahu kira kos dan macam-macam lagi lah. Tapi yang paling pertama tu yang pasal packaging tu lah. Macam mana saya boleh tahu pasal QPEC? Saya selalu ada kawan jual PES di Sepitang, PES Umiani. Lepas tu saya nampak dia share pasal Puan Catherine, founder kepada QPEC, dia buat live. Dan di sanalah mula-mula saya tahu rupanya ada packaging yang macam ni. Dan inilah packaging mula-mula saya nampak di live dia. Dia cakap pasal packaging dan di situ baru saya tahu rupanya ada packaging yang lebih fleksibel supaya boleh hantar rempah ni ke seluruh Sabah lah. Memang dari situlah saya kenal QPEC daripada live Puan founder QPEC iaitu Puan Catherine. Alhamdulillah lepas kenal QPEC sebenarnya lepas ambil packaging pun saya ada cabaran juga sebab saya tidak tahu packaging macam mana yang betul, apa ciri-ciri packaging yang betul dan dari live Puan Catherine lah saya dapat tahu apa sebenarnya ciri packaging yang betul, apa fakta-fakta ataupun bahan-bahan yang sepatutnya ada di dalam packaging yang betul. Di situlah QPEC betul-betul membantu saya untuk tahu jenis packaging yang betul, macam mana apa fakta yang betul termasuklah nutrisi, fakta nutrisi, barcode, segala expire date dan apa-apa bahan yang sepatutnya ada di packaging yang betul lah. Sebelum tu kan kami main hantam saja, buat stiker pun ikut suka hati saja. Tu memang tidak tahu apa-apa dan memang sepenuhnya QPEC yang bantu bagi nasihat, bagi guide untuk macam mana packaging yang sebenar-benarnya wajib ada untuk macam baru kami lagi ni business owner yang baru bermula kan. Untuk usahawan lain di luar sana yang baru bermula macam kami juga, ini masuk tahun ketiga untuk Rempah Masakan Charles, belum cukup 3 tahun lagi lah. Tapi dalam kita berbisnes ni dia memang akan ada banyak cabaran dan kalau ikut betul memang banyak kali juga saya mau give up. Tapi satu saja saya ingat kata-kata Puan Catherine, trust the process dan percaya semua orang ada proses dan kita pasti akan capai di level yang kita mau tu kalau kita teruskan usaha. Lepas tu satu lagi cari ilmu dan untuk yang business
business owner di luar sana yang perlukan packaging, carilah QPEX sebab dorang memang sangat bagi guide yang betul-betul membantu kamu untuk dapatkan packaging yang betul untuk produk kamu. Sebab saya percaya sejak saya kenal QPEX, saya percaya packaging adalah benda pertama yang penting untuk produk. Sebab dia kan pakaian produk, penting untuk impress produk kita gitu.